Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Hari ini cikgu nak ajar tentang subjek grafik komunikasi teknikal, iaitu bab 1, pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Teknikal. Tahu evolusi? Tahu tak evolusi? Evolusi adalah perubahan, ya. Perubahan besar dari dulu sampai kini. Okay, kalau kita tengok dulu, apa ni, kamu ada belajar sejarah kan masa tingkatan 1, 2, 3. Sejarah perkembangan bahasa, ya. Ada perkembangan bahasa. Orang dulu dia tak ada bahasa yang khas untuk tulisan. Dulu dia guna gambar. Ikut dua, ya. Okey. Sejak dari zaman dulu lagi manusia menggunakan lukisan sebagai salah satu medium untuk komunikasi. Okey. Dulu kita tengok dalam buku sejarah banyak kisah-kisah itu lah. Kita tengok contoh, ya. Ini contoh tulisan. Okay, kalau siapa Bugis tu, Bugis kan ada tulisan sendiri kan? Gitu. Dia macam dia satu tamadun. Bila ada tamadun tu, dia akan membina satu tulisan sendiri. Ada yang dalam bentuk lakaran, ada yang bentuk lukisan, ya, sebagainya. Okey. Soalan untuk muka surat ini. Ini senang saja ni. Ada soalan sampai sini. Nampak tak dia contoh? Nampak je kan? Nampak. Okey, sampai sini. Ada soalan? Tak ada, ya? Okey, bermula pada tahun 90-an. 90-an. Kamu lahir ke sudah ni? Sudah kan? 90-an. Belum lagi. 90-an. Tahun berapa kamu lahir? 90 berapa? Tahun 1990 berapa? Itulah tahun 90-an. Ya? Revolusi komputer. Komputer wujud dan mengubah segala landscape teknologi komunikasi maklumat. Sekarang orang guna CAD. Apa tu CAD? Perisian lukisan berbantu komputer. Semua pakai komputer sekarang, ya. Okey, apa tu CAD? Kita tengok contoh bawah. Inilah ni. Ini adalah contoh CAD. Ini adalah aplikasinya, ya. Okey, ini kamu akan belajar nanti, tak silap cikgu tingkatan 5. Untuk membina objek ni. Ya, menggunakan komputer. Okey. Sekarang kita tengok agensi penting dalam kepiawaian lukisan teknikal. Apa agensi yang terlibat? Inilah ni. SIRIM. Pernah dengar SIRIM? Tidak. Tak pernah dengar. Okey, SIRIM. Biasanya SIRIM ni dia kamu pernah tengok plug tak? Satu plug tu biasanya dia ada cop SIRIM. Tu, ya. Ada cikgu, ada. Ya, ada cikgu ada. Di plug tu biasanya ada tu. Biru tu. Dia punya itu. SD. Itu. Okey. Kemudian ANSI, Institut Piawaian Kebangsaan Amerika. Okey, Jabatan Standard Malaysia, Kepiawaian British, sampailah Kepiawaian Perindustrian Jepun. Okey, selain daripada simbol. Kenapa
Kenapa kamu kena tahu pasal simbol? Sebab dalam lukisan ni, dalam grafik komunikasi teknikal, orang berkomunikasi dengan menggunakan simbol. Ya? Orang berkomunikasi dengan menggunakan simbol. Contoh, kamu belajar simbol lampu. Jadi seluruh dunia dia tahu kalau kamu lukis itu sebenarnya lampu. Jadi tak payah kamu terangkan lagi itu apa. Itu maksudnya ya. Siapa yang belajar pasal ini dia akan tahulah ya tentang simbol. Contoh kalau simbol ini simbol apa? Kamu mesti tahu ni budak sekarang ni. Contoh. Wi-Fi. Jadi kalau kamu pergi mana-mana, ada simbol ini, kamu faham? Ini adalah Wi-Fi. Wi-Fi. Sama juga dengan Cikgu, saya tak nampak pula simbol tu, cikgu. Tak nampak simbol, cikgu. Tak nampak simbol? Maksudnya? Tak nampak apa Cikgu lukis. Cikgu lukis nampak tak? Tak. Nampak muka cikgu je. Kamu tak bagi tahu dari tadi. Cikgu sudah ini. Cikgu cek balik. Sekarang cikgu buka buku. Sekejap cikgu masuk. Ni ada ni dalam. Nampak je, nampak. Nampak kan? Tak nampak pula, cikgu. Telefon saya. Dalam Kemit nampak ni. Ada? Kalau tak nampak bagi tahu. Tak nampak, cikgu. Lain. Ada masalah. Oh, nampaklah. Cikgu. Oh, nampak tak, cikgu? Okey, cikgu. Cikgu pakai dua ni. Satu handphone. Cikgu tengok. Nampak tak, cikgu? Okey. Mungkin tadilah. Nampak sudah. Okey. Cikgu sambung ya. Yang awal-awal ni teori sikit. Nanti bila masuk, sepatutnya kelas, kamu ni belajar di kelas. Baru senang sebab subjek ni perlu kemahiran apa? Tangan kamu sendiri kan buat. Tapi nak buat macam mana? Sebab PKP ni. Terpaksalah ya. Mudah-mudahanlah COVID ni cepat habis ya. Okey, cikgu sambung simbol ya. Okey, ini simbol Wi-Fi. Kamu tahu kan simbol Wi-Fi kan? Jadi seluruh dunia tahu simbol Wi-Fi. Sekarang kalau dalam lukisan teknikal, contoh ya, cikgu lukis simbol ini. Simbol apa tu? Kamu tak tahu kan? Simbol begini. Kamu tak tahu? Simbol begini. Ini kamu akan belajar nanti. Ya. Jadi kalau kamu lukis contoh pelan bangunan ataupun pelan penyambungan pipe ataupun pelan pendawaian elektrik. Kamu tak payah terangkan. Oh, ini apa? Ya? Ini apa? Tak payah terang. Ya? Seluruh dunia tahu simbol-simbol ini apa maksudnya. Yang kamu perlu buat hanya lukis saja. Lukis. Dan kamu bagilah kepada siapa yang mau tengok. Jadi diorang faham. Okey? Cikgu sambung ya. Okey, terdapat juga kepiawaian ukuran. Kepiawaian ukuran. Ini. Apa tu kepiawaian ukuran? Sistem metrik. Ini sistem metrik. Ni ada belajar matematik kan?
1 inci sama dengan berapa cm? 1 kaki sama dengan berapa meter? 1 ela ni lebih kurang 1 depa lah. 1 batu berapa kilometer? Ini adalah ukuran piawai metrik. Siapa tak pernah dengar perkataan metrik? Inilah ni metrik. Ya. Okey, kita tengok lagi. Okey, ada soalan sebelum cikgu masuk sistem unjuran. Nanti ada soalan ya untuk PBD kamu, penilaian tahap prestasi 1, 2, 3 sampai 6 ya. Jadi akan ada latihan lah lepas ni. Tak ada soalan ya? Tak ada? Senyap je semua ni. Okey, cikgu sambung. Cikgu anggap faham lah. Okey, sistem unjuran. Ini patutnya kamu sudah pernah dengar masa tingkatan apa tulisan cikgu jadi begini ni. Kejap. Okey, masa tingkatan berapa kamu pernah dengar ni? Siapa tahu? Tingkatan berapa? Tingkatan 1. Ya, kamu ada belajar dulu lukisan unjuran ya. Unjuran ortografi, unjuran perspektif. Okey, kita tengok apa tu sistem unjuran. Sistem unjuran terbahagi kepada 2 jenis. Unjuran berpusat. Kenapa cikgu punya pen ni? Unjuran berpusat dan juga unjuran lari. Ya? Ada 2. Okey. Kedua-dua sistem unjuran ini mengandungi sub unjuran. Ada lagi bawah-bawah dia ya. Yang mana setiap satunya mempunyai ciri yang tersendiri. Kita tengok. Sama, unjuran berpusat. Apa tu unjuran berpusat? Okey, kalau mau senang cikgu kena lukis lah. Kamu nampak. Sekejap, cikgu tukar kamera dulu. Cikgu tukar kamera. Hilang sudah. Okey. Nampak ya? Sekejap cikgu adjust dulu.
Okey, unjuran. Unjuran, dia ada dua. Ini kamu pernah belajar ni? Okay. Dulu kamu pernah belajar kan masa tingkatan 1? Contoh, ini. Dibagi satu titik lenyap. Mana kamera? Tak nampak jauh kamera. Okay, satu titik lenyap. Tak nampak lah. Jelas ke? Jelas ke? Tak jelas. Okey. Dan satu garis. Ini garis bumi, ini garis ufuk. Ini kamu pernah lukis dulu. Ini bucu sambung sini, sambung sini, sambung sini. Pernah kan belajar? Ini? Ya? Pernah cikgu, pernah. Ini pernah belajar. Cikgu tengok dia boleh juga ni. Macam itu. Tak dapatlah zoom. Okey, ini namanya perspektif. Ya. Unjuran berpusat. Kenapa namanya unjuran berpusat? Sebab dia ada pusat. Semua garisan menuju ke arah satu pusat. Boleh faham? Ya? Ini unjuran berpusat. Dia menuju kepada satu titik. Okey. Ada satu lagi, unjuran selari. Okey, unjuran selari. Okey, contoh kamu dibagi satu gambar rumah. Ya? Satu gambar rumah. Okey. Disuruh buat pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan pelan. Ya, untuk rumah tersebutlah. Ini kamu pernah tengok ni. Okey, dari atas pelan rumah kita nampak bumbung. Okey. Dari atas pelan rumah kita nampak bumbung. Okey, untuk pandangan hadapan kita nampak sorry, terbalik, salah sudah ni cikgu. Buat lain lah. Okey, pandangan pelan kita akan nampak begini. Pandangan hadapan kita nampak begini. Dan pandangan sisi kita nampak begini. Kenapa namanya unjuran? Ya, ini unjuran selari. Ya, unjuran selari. Sebab untuk dapatkan sisi ini, kita perlu unjurkan dia dan turunkan ke bawah. Ya, untuk dapat sisi sini, kita unjurkan sini dan kita turunkan ke bawah. Ini dan ini selari. Boleh? Tak nampak lah cikgu lukisannya cikgu. Tak jelas ke? Nampak muka cikgu saja. Nampak muka cikgu siap. Atau nombor tiada cikgu. Iya. Muka cikgu siap nampak jelas. Cantik sangat. Adalah. Tiada cikgu. Kenapa kamu tak ada? Di handphone cikgu ada. Dia ada Cikgu pakai dua ni. Handphone satu. Satu terkeluar cikgu. Satu left. Ha? Satu left.
Kamu terleh. Yang lain nampak Ya, ke? Enggak, cikgu. Ya nampak Semua cikgu, nampak bisu cikgu. cikgu. Nampak Oh, cikgu nampak lukis kah? tak? Enggak, cikgu. Buat Ada cikgu yang saja. nampak cikgu. Ada yang nampak? Ada. Ha. Ada. Cuba cikgu punya handphone. Nampak? Cikgu punya laptop pun nampak. Telepon kami lokal cikgu. Kan cikgu tanya pakai Google Meet ke ataupun apa kan. Itu yang cikgu mau tahu, takut line kamu tak bagus. Tak nampak macam mana ni? Tapi sebenarnya bagus. Meet. Cuba nampak. Cikgu terang jelaskan. Kalau bagi kerja Ya, cikgu. dalam WhatsApp tu sudah sikitlah mau terang. Nampak. Ada yang nampak ke? Yang ini, cikgu lukis rumah ni. Saya tidak nampak, cikgu. Saya tidak nampak, Ada cikgu. yang nampak? Ada yang nampak? Ada cikgu, saya nampak. Ada. Ada yang nampak. Yang cikgu buat selari ni kan? Ya. Cikgu buat selari ni kan? Selari ni nampak kan? Nampak. Yang tak nampak tu mungkin lain lah masalah. Ya? Tak apa, nanti video ini cikgu rekod ni. Cikgu kasih masuk balik di grup ya. Kamu boleh tengok balik lah. Yang penting Okey, cikgu. penerangan tu kamu dengar. Nanti kamu boleh nampak lah sudah dia punya gambaran. Okey, selari. Kenapa selari? Sebab setiap garisan unjuran ini selari. Ini selari sini. Ini selari sini. Ini selari sini. Ya? Untuk dapatkan sisi sini. Kamu kena unjurkan dia secara selari. Untuk dapatkan pandangan bawah ni, pandangan hadapan ni, dari atas ni, kamu kena selari ke bawah. Sebab tu namanya selari. Ya. Habis yang untuk inilah, untuk lukisan, cikgu masuk balik buku teks. Buku teks kamu, kejap. Cikgu share balik ya. Dah nampak buku teks? Belum kah? Nampak saja cikgu, nampak. Buku teks ya? Ya. Kita balik pada buku teks. Okey, yang cikgu terang gambar tadi tu apa dia sebenarnya? Sebenarnya ialah ini, unjuran berpusat dan unjuran selari. Ya. Okey, unjuran berpusat yang tadi tu. Perspektif tu yang cikgu bagi tahu. Semua garisan akan menuju ke satu titik pusat. Boleh faham ya? Tu unjuran berpusat. Pusat dia ialah titik lenyap. Ini kamu akan lukis nanti ni. Ya, ada dalam silibus kita ya. Dan unjuran selari adalah yang tadi tu. Sorry. Okey, unjuran selari. Yang kamu lukis pandangan pelan.
hadapan, sisi, ya. Yang tak nampak tadi, inilah ni. Yang cikgu lukis tadi. Cuma Ya, tadi cikgu. gambar rumah, ya. Kenapa selari? Sebab untuk dapatkan sisi sini dan sini ni, sisi sini, ini diunjukkan secara selari. Ini selari, garis selari ni. Dan dia kita bawa turun pergi bawah. Secara selari. Untuk dapat sisi sini, yang depan ni kita unjuk secara selari. Sebab tu namanya unjuran selari. Dan unjuran berpusat sebab dia fokus kepada satu pusat, satu titik. Okey, unjuran berpusat ada dua. Perspektif linear dan perspektif udara. Linear ni, inilah linear lurus. Ya, udara ni dari atas. Cuma untuk kamu tingkatan 4-5, kamu fokus ini. Perspektif linear. Ini bila kamu sudah belajar lebih tinggi lah. Okey, perspektif linear ada 3. Ini kamu sudah belajar ni. RBT. 1 titik, 2 titik, 3 titik. 1 titik maksudnya 1 titik pusat. Kalau 2 titik, maksudnya 2 titik pusat. Ada 2 titik lenyap. Dan perspektif 3 titik, ada 3 titik lenyap. Okey. Kemudian, unjuran oblik, ini pun kamu sudah belajar. Maksudnya sudah ada di tingkatan 1. Oblik yang begini, oblik. Yang kamu lukis, begini. Oblik. Ya, cuma tapak di bawah ni rata ya. Dia tak ada sudut, rata. Saya ingat sikit cikgu lukis. Belum biasa cikgu pakai ini tab lukisan ni ya. Okay, ini rata. Ini tegak. Ini baru bersudut. Itu oblik. Oblik ada 3. Arm, kabinet, cavalier. Ini kamu akan belajar lebih lanjut lah. Nanti akan ada lukisan ni kamu belajar. Okey, unjuran ortografik. Ini unjuran ortografik yang cikgu lukis tadi. Pelan rumah tu. Nah ini. Ini namanya unjuran ortografik. Boleh faham ya? Seterusnya, unjuran ortografik ada 2. Aksonometri dan pelbagai pandangan. Aksonometri ni inilah. Dia ada isometrik, dimetri dan trimetri. Ya, pelbagai pandangan ada sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga dan sudut keempat. Kamu akan belajar lebih lanjut nanti dalam setiap bab. Akan ada bab unjuran ortografik, akan ada bab unjuran oblik, akan ada bab unjuran perspektif. Ya, semua kamu akan belajar. Ni cuma pengenalan lah. Bab 1 ni pengenalan. Ya, ada soalan? Yang penting kamu jelas. Bila orang tanya apa tu unjuran berpusat, kamu boleh bagi tahu. Oh, kamu boleh bayangkan sudah. Perspektif. Ada 1 titik, ada 2 titik, ada 3 titik. Garisan tu menuju kepada 1 pusat, 2 pusat, 3 pusat. Selari, apa tu unjuran selari? Maksudnya unjuran tu secara selari. Ya. Nah, itu kamu boleh terangkan. Akan ada soalan tu ya nanti dalam soalan PBD. Okey, ada soalan? Tak ada? Sekejap je. Tak ada ya? Habis sudah ni? Tak banyak sudah. Okey, grafik komunikasi teknikal sebagai pemberi maklumat. Okey, GKT merupakan media perhubungan dalam bentuk grafik. Macam cikgu cakap lah. Kita mau cerita dengan orang, contoh kamu mau cerita dengan orang, kamu mau buat satu kerusi, ada 4 kaki, ada penyandar. Kalau kamu cerita secara lisan, orang bayangan kamu dengan bayangan orang tu tidak sama. Jadi untuk memudahkan orang faham apa yang kamu punya idea ialah dalam bentuk grafik. Itu maksudnya bentuk grafik, bentuk gambaran. Jadi kamu kena lukis.
Mungkin orang A, dia bayangkan kerusi tu 4 kaki. Ada penyanda. Kamu pula membayangkan kerusi tu ada 4 kaki. Mungkin penyandanya panjang ke, pendek ke, ya? Boleh faham tak? Lain orang, lain bayangannya kalau kamu cerita secara lisan. Jadi caranya, kamu kena buat dalam bentuk grafik yang mengandungi maklumat lengkap. Contoh, saiz. Kamu mau bina kerusi saiz tingginya 18 cm. Contoh. Ya. Ini lebar dia sini mungkin berapa? 20 cm. Okay, itu kaedah teknikal. Kalau kamu cerita secara lisan, susah. Okey, setiap garisan yang dilukis secara teknikal dengan ciri-ciri dan ketebalan tertentu mempunyai maksud tersendiri. Ada simbol khusus. Ya, simbol khusus. Okey, untuk menyampaikan mesej macam cikgu cakap tadi. Simbol wifi. Ya. Untuk menyampaikan maksud tersendiri, ya. Okey. Kemudian setiap catatan dalam lukisan teknikal memberikan maklumat yang lengkap tentang satu objek dilukis. Contohnya, permukaan, dalam, tebal, bahan, ya. Ini kamu pernah belajar ni dalam lakaran RBT ni. Okey, kita masuk tak silap cikgu terakhir sudah ni. Ya. Kerjaya yang berkaitan. Kenapa kamu pilih JKT? Mesti ada cita-cita kamu kan? Macam cikgu dulu sebenarnya cikgu mau jadi arkitek. Jadi cikgu pilih ke sekolah teknik. Ya. Cikgu ambil subjek lukisan kejuruteraan. Jadi cikgu bayangkan akan datang cikgu akan jadi arkitek. Ya. Memang cikgu skor. Dulu dipanggil lukisan teknik ya. Sekarang dipanggil grafik komunikasi teknikal. Dulu cikgu skor, cikgu memang inilah, memang dapat A1 lah. Kalau sekarang A1 tu 90 markah ke atas lah. Ya, cuma bukan cikgu punya rezeki untuk jadi arkitek. Jadi cikgu saja untuk menghasilkan kamulah sebagai arkitek. Okey, apa bidang yang berkaitan? Mesti ada dalam salah satu ni kamu punya cita-cita. Ya? Jurutera. Jurutera apa tugasnya? Jurutera ni disediakan idea. Okey, idea. Contoh ya, kamu ada idea untuk menghasilkan bangunan rumah yang cantik. Itu tugas jurutera. Tapi macam mana mau terangkan idea dia ni, idea seorang jurutera ni kepada arkitek? Melalui lukisan. Jurutera dia akan terangkan melalui lukisan. Ya. Arkitek dia akan merangka idea yang dicadangkan oleh jurutera. Pelukis pelan akan menyediakan lukisan yang arkitek sudah rangka. Dia ada kaitan ya. Lepas lukis pelan, mereka bentuk akan baca lukisan itu oleh pelukis pelan untuk membina model. Kalau RBT kamu ada belajarkan model separuh berfungsi, model berfungsi ya. Ini berkaitan. Jurutera mereka bentuk akan menghasilkan model melalui lukisan dari pelukis pelan. Pelukis pelan akan menyediakan lukisan yang dirangka oleh arkitek dan arkitek akan merangka idea yang dicadangkan oleh jurutera. Semua ni ada kaitan. Ya. Jadi mungkin kamu ada salah satu ni. Cikgu dulu mau jadi ini. Arkitek. Cikgu sangat suka melukis.
sangat suka melukis pelan, lukisan, ya. Cuma bukan rezeki cikgu. Mungkin rezeki kamu. Okey, selain itu. Ini. Selain itu, bidang JKT ni sangat luas. Kamu boleh masuk ke dalam bidang mechanical, bidang elektrik, bidang kejuruteraan awam. Mechanical ni macam mesin-mesin ya. Jentera-jentera, kereta, enjin. Elektrik ni tentang pendawaian. Elektronik ni contoh gadget-gadget kamu tu, handphone. Mesti ada lukisan tu untuk membina tu. Macam mana? Melalui asas ni lah subjek JKT. Okey. Jurutera awam, buat bangunan, buat jambatan, buat jalan, semua perlu lukisan. Juruukur, pelan tanah. Mesti dilukis oleh orang yang pandai lukisan ini, JKT. Seni bina. Seni bina ni lebih kepada bangunan lah. Ya. Hiasan dalaman. Contoh kamu, ini biasanya perempuan lah ni, hiasan dalaman. Dia suka bayangkan rumahnya, kerusi duduk mana, meja duduk mana, TV duduk mana. Inilah ni hiasan dalaman. Ya. Kadang-kadang orang perlukan khidmat profesional hiasan dalaman. Sebab ada orang dia tak tahu macam mana mau susun rumahnya yang sempit, barang banyak, dengan warna-warna yang tak tahu sesuai ke tidak. Jadi itu tugas hiasan dalaman. Okey, ada soalan? Habis sudah ni? Ya, cikgu. Kelas kita. Kejap lagi, cikgu bagi tugasan. Ya, kejap lagi cikgu bagi tugasan. Tugasan. Semua tugasan tu ada markah untuk kamu punya PBD. Tahu PBD? Biasa kan tahap prestasi kan? Tahap prestasi, tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai 6 ya. Okey, nanti buat, cikgu akan send di grup dalam bentuk gambar. Ya, siapa ada print boleh print, siapa tak ada printer boleh inilah tulis. Cuma banyak kerja sikit lah. Ya. Lepas tu besok kita ada kelas lagi kan. Besok jam 1 juga. Okey, besok jam 1 kita punya kelas hanya untuk perbincangan soalan yang cikgu bagi tadi ya. Okey, faham? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Sudah ni. Boleh buka mic lah, mau habis sudah. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Jelas hari ni? Cikgu. Jelas. Harap jelas. Kalau tak jelas boleh tanya balik dalam grup. Ataupun esok masa kita bincang soalan tu boleh tanya. Ya. Minggu depan macam cikgu kena praktikal. Kamu punya subjek ni praktikal sebenarnya. Praktikal yang kamu kena buat sama-sama dengan cikgu. Tapi sabarlah. Buat macam mana ya. Okey, nanti cikgu fikirlah macam mana cara yang sesuai. Okey, kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi besok. Okey. Cikgu. Sampai sini saja kelas cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Boleh keluarlah siapa yang itu. Ya, terima kasih, cikgu. Ya. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.